أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberi kita berbagai nikmat yang banyak yang tak dapat kita hitung. Kalau kira nak hitung nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita nak kira nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nescaya kita tak mampu untuk menghitungnya. Betapa banyaknya nikmat. Jadi alhamdulillah kita telah selesai menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita masih lagi baca kitab 40 hadis penawar bagi hati. Mudah-mudahan hati kita yang keras, hati kita yang lalai dapat baiki hati kita supaya hati kita sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni masuk hadis yang ketujuh. Tajuk hadis yang ketujuh malam ni maknanya mahkamah Qadi Rabbul Jalil, mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah Allah, mahkamah yang tak ada seorang pun yang akan dapat lari daripada berkata-kata ataupun dia akan beritahu setiap apa yang dia lakukan semasa berada atas dunia. Nak bandingkan dengan mahkamah yang kita duduki sekarang ni, mahkamah di dunia, kita boleh cari peguam yang handal untuk kita hadapi perbicaraan kita. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikkin tamrah. Muttafaqun alaih. Artinya, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada seorang pun yang akan terlepas daripada berbicara, bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Apa-apa yang dia lakukan semasa berada di atas dunia, maka dia akan beritahu. Sama ada rahsia duk seorang ke dua orang, maka dia akan beritahu. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala, Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah tetap bersama dengan kita di mana saja kita berada. Sama ada kita buat baik, sama ada kita buat sebaliknya, buat maksiat, buat kelakuan yang Allah tegah, Allah larang, maka Allah Maha mengetahui. Maka pada waktu itu tidak ada seorang lain yang sanggup menjadi juru bicara ataupun peguam. Tak ada seorang pun yang akan menjadi peguam kita, membela kita, nak bandingkan dengan semasa kita berada atas dunia. Atas dunia tak apalah, kita ada duit banyak, kita boleh cari peguam yang handal, peguam yang hebat bayar. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menjadi peguam bela. Nak sanggup warna diri dia sendiri pun tak terlepas. Takkan nak jadi peguam orang lain. Diri sendiri pun tak terlepas. Antara keduanya, tak ada seorang pun yang akan bicara ataupun juru bicara peguam antara keduanya. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat ke sebelah kanan. Dia tengok sebelah kanan kebajikan yang dia lakukan semasa berada atas dunia. Dia boleh tengok banyak mana dia buat kebaikan. Tengok-tengok ada juga paruh tapi sikit, tak ada. Tengok sebelah kiri, dosa-dosa yang dia pernah lakukan semasa berada atas dunia. Dosa banyak dengan kebaikan. Ni padan ni. Apabila dosa banyak daripada kebaikan yang kita lakukan, boleh beda. Dan apabila dia melihat ke hadapan, kemudian apabila dia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Tengok ke depan, api neraka yang jauh mata memandang, besarnya ataupun hebatnya, melihat kecuali hanya api neraka. Maka pada waktu itu nyesal pun tak ada benda dah Pak Agung. Tak ada dah nyesal pun. Kalau nak nyesal atas dunia ni. Kalau nak buat amal kebajikan, amal kebaikan, buatlah masa kita hidup di atas dunia ni. Jangan kita menyesal di hari akhirat. Setengah orang tu dia kata tak apa lah. Panjang lagi masa. Oh sedap tau. Panjang lagi masa nak buat kebajikan, nak buat kebaikan. Mati ni tak tahu bila. Mati ni tak tahu bila. Mari dulu ada orang mati batu nak. Cikgu Wen, mari dulu. Maknanya kita tak tahu nak mati bila. Maka kita tanamkan rasa takut terhadap api neraka. Biar kita rasa takut api neraka. Takut atas dunia ni lah. Jangan masa takut melihat di akhirat.
Takut dah sekarang ni orang cerita bah api neraka gerung dah. Api setengah kita ni cerita benda pun api neraka besar ke, panas ke. Tak takut. Buat semacam jenis buat amal siap tu buat amal siap macam. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka. Jauhilah siksaannya, kena jauh. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kata dalam hadis ni, walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah biji tamar. Nak ceritanya walaupun kita tak ada benda sekalipun, hanya ada sebelah biji tamar, bukan sebutir, sebelah. Maka kita sedekah sebelah biji tamar. Ittaqun nar fattakun nar walau bisyikkin tam. Takutlah akan api neraka dengan kamu bersedekah. Bagi sedekah dengan sebelah ya Pak Agung. Bayangkan sebelah banyak mana tak? Ni kita kalau dah makan dah hadap sekilo, apa lagi? Nak bagi ke orang sayang. Ni berat. Nabi kata walaupun kita sedekah dengan sebelah biji tamar. Dan sambung hadis lagi, hadis ni ada hadis lain, dia kata fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala. Tak ada biji tamar, tak ada sebelah pun tak ada Pak Aru. Fa illam tajid, sekiranya kamu tak dapati, tak ada. Kita tak ada sungguh. Orang tak ada sungguh. Nabi kata, katalah perkataan yang benar. Fabi kalimatin thayyibah. Ucaplah perkataan yang baik. Sedekah juga Pak Aru. Rupa-rupanya kata-kata yang baik pun sedekah. Kita duk musa sama no. Mari cucu rumah jangan sekali ramai duk main nak mai pecah barang hama-hama marah. Ada Pak Agung jenis gitu. Barang beli mahal-mahal dah. Balik cucu ada mai dah. Cucu tak je tengok barang. Lepas tu kita marah. Ni. Maknanya biarlah kita kadang-kadang kita dengar orang bala duk kata macam-macam duk supoh, kita dengar pun malu kalau duk jiran sebelah. Mana baru? Supoh ke bini? Tak nak awak baik sangat mana baru? Jadi jangan kita duk main, duk supoh. Malu juga kerana anak besar ni. Anak besar dah. Duk balah pula. Mana? Ni oleh sebab itulah kita jangan duduk kata kita dah tua dah. Malu kerana anak duk balah lagi. Duk balas lagi, lepas tu duk kata huduh-huduh pula tu. Malu. Patutnya Nabi kata, apa bakal kalimatin thayyibah. Fabi kalimatin thayyibah. Ucapkanlah kalimah yang baik merupakan sedekah. Senyum, tak ada nak bagi benda-benda pun senyum je. Sedekah dah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita tengok kawan kita, jumpa dengan kawan kita, kita senyum, dapat pahala dah. Maknanya mudahnya Islam, mudahnya nak dapat ganjaran pahala.
Tapi kalau kita tak belajar mana baru, tak mari dengar, tak tahu. Orang kata senyum pun sedekah. Orang kata ucap perkataan yang baik pun sedekah. Dia rasa tak mari dengar, tak tahu. Dia main serupa serana sama. Okey. Itu sebabnya kata biarlah kita takut akan api neraka dengan kita bersedekah walaupun sebelah biji tamak, walaupun dengan kata-kata yang baik, dengan senyuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni hadis sahih. Okey. Keterangan yang dapat kita ambil daripada hadis ni nak ceritakan pada kita, cuba kita bayangkan dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nak bayar memang tak boleh, nak bayar dahsyatnya di mahkamah Allah. Kita pergi mahkamah dunia, atas mahkamah dunia pun tengok dah orang ada kes perbicaraan pun kita rasa takut dah. Putusan tak keluar lagi, takut dah. Sama ada keputusan yang hakim buat 10 tahun ke 20 tahun penjara, kita rasa gerun dah. Apatah lagi di hari akhirat mahkamah Allah. Bukan 20 tahun baru mencapuk dalam neraka. Capuk dalam neraka, api yang menyala yang hebat. Orang atas mahkamah dan atas mahkamah dunia pun 20 tahun pun rasa tambuh dah. Tapi cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tak boleh nak bayar. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terlepas seorang pun. Semua orang. Lepas tu masing-masing dengan amalan masing-masing. Tak ada seorang pun yang akan dapat tolong. Dalam ayat lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Sahabat anda, anak, mak, ayah, tak nak tolong belaka dah masing-masing tu. Wa sahibatihi wa bani, anak beranak, masing-masing dengan amalan masing-masing. Atas dunia ni boleh lagi. Boleh lagi pakar tau. Tak ada piti boleh cari, boleh kumpul dengan adik-beradik cari piti nak pakar peguam. Boleh lagi. Tapi atas dunia, atas di akhirat, masing-masing mengikut amalan masing-masing. Tiada sesiapa pun yang sanggup menolong orang lain walaupun ia adalah sahabat qarib. Walaupun sahabat yang baik masa atas dunia dulu, duk bagi nak duit, bagi duit, nak benda bagi duit baik. Tapi akhirat tak ada seorang pun yang sanggup tolong. Ataupun anak dan isteri. Bayangkan. Anak isteri pun, isteri kita sayang pun tak boleh baru. Anak kita, hak kita sayang pun tak nak tolong. Sebagaimana kisah Nabi Nuh tau. Anak dia pun tak boleh tolong.
Nabi Nuh panggil mari naik kapal, tiba-tiba tak ambuh juga. Itu atas dunia. Panggil, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku mari naik sama dengan aku. Nak selamatkan supaya ayah nak tolong, nak suruh selamat daripada banjir besar. Tambuh anak dia kata ada di sana ada bukit tinggi, bukit Judi. Dia kata boleh panjat, boleh selamat. Tapi kekuasaan Allah tak ada seorang yang dapat menyelamatkan. Lepas tu Nabi Nuh kata dia ni anak dia di kalangan dia. Allah kata anak kamu bukan di kalangan kamu sebab ia tak beriman. Itu atas dunia. Dah akhirat ada lagi, teruk lagi. Dia kata walaupun anak dan isteri, sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri tegak di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil yang mengetahui segala perbuatan hamba-Nya dan mengetahui segala rahsia-Nya. Allah tahu belaka Pak Agung. Perbuatan kita yang ada kita buat semasa kita berada atas dunia ni. Sama ada rahsia ke kita buat seorang ke dua orang ke, Allah tahu belaka. Tak nak susu atas dunia ni boleh susu ada baru buat seorang pun dah. Orang tak tahu. Allah tahu. Oleh sebab itulah jangan kita anggap kita buat maksiat Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui setiap gerak-geri kita. Maka apabila kita tahu Allah Maha mengetahui, jangan kita buat perkara yang Allah larang. Mampukah kita mengangkat muka yang berlumuran dengan dosa? Mampukah kita angkat muka kita yang banyak dosa di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Mampu tak mampu pun kena buat juga. Sebab atas dunia orang beritahu belaka dah jangan buat perkara maksiat, jangan buat perkara mungkar, tapi buat semacam. Tiada pembantu, tiada peguam. Tak ada dah nak bantu kita, mak ayah kita, anak kita. Apatah lagi peguam. Tak ada. Tak boleh. Tak ada seorang pun yang akan membantu kita. Bila kita menoleh ke kanan, seakan-akan mahu meminta pertolongan. Kalau kita tengok ke kanan, seolah-olah kita nak minta tolong dengan orang. Tapi tak ada seorang pun akan tolong. Pertolongan, maka tiada ternampak kecuali hanya amalan kebaikan. Tengok kanan, ingat orang nak tolong. Tengok amalan kita, kebaikan yang kita lakukan semasa berada di atas dunia dulu. Tengok-tengok, ada kebaikan tapi tak banyak. Nak banyak warna
Hak sunat tak aja buat. Hak sunat tu boleh tambah juga kebaikan ni, pahala. Buat hak wajib saja. Dapatlah wajib, hak sunat tak ada. Hak sunat tu yang boleh menambahkan pahala kita. Mana baru? Ni lepas sembahyang, lepas ambil sembahyang pun nak doa. Rasa tak mau doa tau. Dia ada doa lepas dia. Lepas ambil wudu ada doa. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhiri wa ja'alni min ibadati salih. Itu doa. Dapat pahala baru. Ni masa ambil air sembahyang basuh hak wajib saja. Hak sunat tak basuh. Kamu masuk air dalam hidung tu dapat pahala belaka tu. Basuh lingu. Tapi kerana kita dah belajar dah. Dia ada lepas ambil wudu dia ada doa sembahyang sunat wudu. Cuba kita perbanyakkan amalan-amalan walaupun amalan tu amalan sunat. Tapi dapat pahala. Apabila kita menoleh ke kanan seakan-akan mahu meminta pertolongan, maka tiada pertolongan kecuali hanya amalan kebaikan yang pernah kita buat semasa ada atas dunia. Dan apabila kita menoleh ke kiri, maka tiada yang ternampak kecuali hanya balasan maksiat. Tengok sebelah kiri pula, pandang ke kiri. Maksiat yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Macam-macam maksiat. Mana baru? Kalau orang tua dulu main mak yung tak? Mak yung nara teri. Maksiat belaka tu. Dulu kalau ingat ada tidur bawah basah teri. Balik subuh. Lelaki puang kita dah lagi baru zaman dulu dah lagi tengok teri tu mak yung sakit sikit mai teri baik. Tapi lah ni tak ada dah rasa ada jaga dah. Lepas tu melahaya awak buluk kuning buah atas sakok pergi tok pokok besar wacok. Kita dah lagi tu dah tengok lah. Tapi budak-budak lah ni dia main ikut benda lain pun tak. Main game, main ikut dah. Tapi maknanya hak tak molek berlaku. Tak molek berlaku. Aneh tengok belah kiri, dosa hak pernah kita buat dulu. Banyak dosa, macam-macam dosa kita buat. Lepas tu buat dosa masa kita hidup ni, tambah kita kata tambah taubat. Patutnya kita dulu kita buat dosa, taubatlah. Jangan duk cerita ke orang lain pak aku. Duk cerita pula. Hak keburukan kita dulu. Tak payah cerita dah. Tak cerita pun Allah tahu. Cuma kita kena bertaubat, istighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Itu hak pentingnya. Taubat. Tengok ke sebelah kiri.
ternampak kecuali tiada yang ternampak kecuali hanya balasan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan yang terlebih dahsyat dia kata lagi apabila kita cuba mengangkat kepala. Dahsyat ni kita cuba angkat kepala. Maka tiada yang ternampak kecuali hanya kemarakan api neraka. Lenggok tengok kemarakan api neraka. Api neraka yang menyala-nyala kita nampak. Dahsyatnya balasan yang akan kita terima kalau dosa kita ni banyak daripada pahala. Kemarakan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Dan syurga masih jauh di sana, di sebalik api yang menyala dengan garanya. Kita mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka untuk sampai ke negeri syurga. Nak pergi syurga tu bukan mudah, kena melintasi api neraka baru. Ada halangan. Halangan bukan mudah, halangan api neraka. Api neraka pula jauh mata memandang. Dan kalau amalan kita tak cukup, memang jatuh. Memang kena sambar di api neraka. Untuk sampai ke negeri syurga yang menjadi idaman selama ini. Kita memang ada idah-idah nak syurga tau. Ni kalau kita tanya orang di atas dunia tak mati lagi ni, nak syurga ke neraka? Nak syurga. Tapi sejauh manakah amalan syurga yang kita lakukan tu? Amalan yang kita buat nak dapat syurga sejauh mana? Orang lah slogan lah ni tau. Rumahku syurgaku. Tak dengar mana baru. Rumahku syurgaku. Tengok pergi rumah dia tu. Dia balas sama laki bini. Anak terabur. Dia nak rumahku syurgaku mana? Mudah cakap. Tapi dalam rumah tu sendiri tak ada keberkatan. Mana Pak Agung? Memang kita nak rumahku syurgaku, tapi kita tahu tak syurga ni macam mana. Ciri-ciri syurga memang tak boleh nak bayar, tapi dia kata rumahku syurgaku. Sedap dengar tu. Kita pergi rumah dia, anak kadang-kadang balik, anak puang kadang-kadang balik pagi, pergi pagi balik malam. Dah nak syurgaku mana rumah. Biarlah kita kata nak syurgaku, rumahku syurgaku, biarlah. Rumah kita, isteri anak kita tutup aurat. Cakap bini laki isteri pun cakap baik. Ni Musa sama. Lagi jauh daripada syurga. Mana baru? Cuba kita fikir mula. Dia sedap kata nak jadi rumahku syurgaku. Inilah baik-baik. Memang setiap orang dia idamkan syurga. Tapi apakah idaman kita tu? Kita buat perkara yang baik, buat perkara kebajikan semasa kita berada atas dunia. Kalau duk idam saja, duk nak saja,
Tapi amalan kita tak sama dengan hak syurga nak, hak Allah nak. Berat balik awal baru. Kita belum pasti lagi apakah kita akan selamat menyeberang ke sana atau kita akan terjatuh. Kita tak pasti lagi selamat ataupun terjatuh. Cuma perlu kita buat amalan-amalan yang baik. Waktu Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita kena buat perkara yang baik, perkara yang boleh mendatangkan pahala. Waktu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak syurga, amalan kebaikan tak buat. Tak ada. Banyak amalan maksiat, banyak amalan yang dosa kita buat. Dah macam mana nak syurga? Atau kita akan terjatuh di tengah perjalanan di mana kaki kita akan tergelincir dari titian siratal mustaqim. Setiap orang akan melintasi melalui siratal mustaqim, titian sirat. Tama-tama tak ada lampu pun. Lampu-lampu ni cahaya Islam lah, cahaya kebaikan yang kita buat. Tak ada cahaya atas dunia pun kalau tak ada lampu, gelap. Tak ada lampu, kejap ya, mamada. Oh selama ni kita dia pakai lampu dah, tiba-tiba lah tak ada lampu. Susah hati dah. Bising dah baru. Tak atas dunia. Ini akhirat. Orang buat zalim maka kegelapan. Az-zalimu zulumat yaumal qiyamah. Orang yang melakukan kezaliman maka dia akan jadi gelap di hari kiamat. Dah gelap nak niti mana? Pukatia, jabatan besar ni, bagus besar ni, jabatan kita ni. Ni jabatan bawah pula ada api pula baru. Ya Allah. Oh, ni ada sungai sejuk. Tak boleh nak bayar. Di mana kaki kita akan tergelincir dari titian siratal mustaqim yang mengakibatkan kita terjatuh ke jurang api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Kita minta jauh daripada kita terjatuh daripada titian sirat, jatuh disambar oleh api neraka Jahannam. Maka dari sekarang kalau kita tak sedar lagi, maka sedarlah dari sekarang. Marilah kita tentukan arah perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita kena tentukan. Orang lain tak boleh nak tentu. Kita sendiri yang akan menentukan arah kehidupan kita. Nak kehidupan kita nak macam mana? Nak kebaikan ke nak keburukan? Wahadainahun najdai. Ketunjukkan dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Allah beritahulah ke dah. Nabi beritahu.
Nabi kata kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Lalu sahabat pun tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata kita kamu semua ni masuk surga belaka. Kita ni masuk surga belaka, Nabi kata. Kecuali, ada kecuali, istisna. Kecuali benda orang yang tak nak masuk surga. Ada juga orang tak nak masuk surga. Lalu sahabat apa tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa ke orang hak tak ampuh masuk syurga ni? Nabi tahu ayat nama baru. Nabi tak kata nama ni nama sendiri tak. Nabi kata man atani dakhalal jannah. Siapa taat kepada perintah aku, siapa ikut apa ajaran yang aku bawa, hak aku suruh dia buat, hak aku larang dia tinggal, orang ni nak masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepada aku, dialah orang yang tak nak masuk syurga. Maka kita boleh tahu. Kita sendiri boleh tahu. Adakah kita buat perkara yang Allah suruh, kita tinggalkan perkara yang Allah larang, itu menandakan kita nak masuk syurga lah. Tapi kalau orang tu hak Nabi suruh dia tak buat, ataupun buat separuh-separuh, hak Nabi larang dia buat, dia tak masuk syurga. Ni. Sebab tu Nabi kata kita semua masuk syurga, melainkan orang yang tak nak masuk syurga. Hak nak masuk syurga dia buat perkara yang Nabi suruh. Nabi larang dia tinggal. Hak nak masuk neraka dia buat maksiat. Memang kena masuk neraka. Maka kita boleh tahu. Nabi beritahu belaka dah, ni jalan ke syurga, ni jalan ke neraka. Itu atas diri kita masing-masing lah. Kalau kita rasa gagah dah, buat maksiat tu. Sebab Nabi beritahu dah, jangan salah Nabi. Nabi beritahu dah, jangan kita menyesal atas dunia ni boleh lagi, tapi jangan sampai kita menyesal di hari akhirat. Menyesal hari akhirat tak ada benda dah ni. Ingat baik, anak-anak ni yang duk isap ubin ke benda. Orang kata jangan duk isap, beli semacam. Tak dengar. Marilah kita membuat kebaikan sebanyak mungkin. Kita kena buat kebaikan sebanyak mungkin. Banyak mana pun kita buat. Sedikit ada pepatah ke benda kata, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Buat sikit-sikit. Tapi kita kena istiqamah, buat selalu. Lepas juga buat sikit-sikit maksiat, kemudian jadi gelap belaka, hati jadi gelap. Takut Allah capkan kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah capkan, Allah teri hati kita. Dah teri hati, dengar lenga pun tak dengar. Qulubihim wa ala absarihim. Orang kata benda-benda pun tak dengar dah kebaikan. Mata pun tak tengok dah. Tengok homo siap sama. Ni berat ni. Ingat baik. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Sesungguhnya pada hari ini kita
sangat berhajat kepada pahala kebaikan. Hari ni maknanya kita berhajat kepada pahala kebaikan ni hari akhirat. Atas dunia ni kita tak berhajat lagi pahala. Tapi nak jadi pahala kebaikan di hari akhirat, kena buat kebaikan di atas dunia. Walaupun hanya sekadar pahala bersedekah sebelah biji tamak. Ni. Dia kata walaupun ada sebiji tamak, kita sedekah. Sebelah ya. Ni doa asrama. Mau hari kuih macam-macam makan seorang. Parah. Lepas tu berat lagi. Bukan mari orang ambil bola. Ni berat juga ni. Berat lagi ni. Orang tak bagi jangan duk ambil. Minta izin dulu. Jangan kita dah ambil kawan kita. Tak kira siapa lah. Semai tunjuk-tunjuk. Ni kita dah. Bukan pelajar ni memang tak ada duit. Tak ada harta. Duk belajar lagi. Nabi kata, kalau tak ada sebelah biji tamak pun, bagilah. Ataupun dengan kata-kata yang baik. Baba kalimatin tayyibah. Dengan kalimah yang baik. Ni doa asrama, duk kata macam-macam. Sepak bola-bola lari tak masuk gol pun binatang. Dia sebut gitu, benda tak baik. Lepas ni tak mau dengar dah. Dia nyepah ke kawan-kawan kita. Kata-kata yang baik merupakan sedekah. Kan kita nak pahala ke? Pahala sedekah. Senyum pun sedekah. Ni jumpa ustaz yang senyum, jumpa Pak Arul masa. Tak boleh lah. Jumpa orang luar pun kena senyum juga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita baca hadis. Hadis mengenai mahkamah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat melakukan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan amal yang baik kita lakukan di atas dunia untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala dan boleh memberatkan timbangan pahala di hari akhirat. Summa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tangguh bacaan hadis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.